Jadi saya akan menerangkan serba sedikit tentang regresi. Regresi ini adalah salah satu cara yang kita boleh buat, yang kita boleh run dalam SPSS untuk kita mencari sesuatu yang akan membolehkan kita mengetahui atau meramal kekuatan antara IV dengan DV. Contohnya, maksud dia kat sini, kita nak tahu IV yang mana menyumbang paling banyak atau menyumbang yang sederhana atau sumbangan yang sedikit terhadap DV tersebut. Jadi dengan regresi ini, proses regresi ini, kita dapat meramal atau mengetahui yang mana kuat, yang mana lemah dan mana yang sederhana kepada diri. Terdapat dua jenis regresi yang dipelajari. Yang pertamanya adalah regresi linear. Regresi linear ini adalah regresi yang mudah, yang mana ia hanya mengaitkan dengan satu IV dengan satu DV. Satu set yang ada satu IV dan satu DV. Manakala yang multiple regresi, jenis keduanya adalah multiple regresi. Multiple regresi ini, kita mengambil satu set daripada kerangka asas literature itu untuk kita mengesan, untuk kita banding secara multiple, secara berkumpulan, untuk kita kesan IV, kekuatan IV, hubungan IV dengan DV. Okay. Bagi meneruskan atau sebelum kita membuat proses regresi ini, kita perlulah mempunyai asas literature yang kukuh, asas literature IV dan DV yang kukuh, kerangka yang kukuh, bukanlah kerangka yang tidak ada kesahihannya. Jadi dia boleh tengok atau meramal secara individu atau keseluruhan IV dengan DV tersebut. Regresi juga boleh menjadi indikator terhadap IV, DV, moderate dan medium. Dalam regresi ini terdapat beberapa permasalahan yang kita perlu ambil tahu, yang kita perlu alert, iaitu antaranya adalah singularity, multicollinearity dan outliers. Jadi dalam regresi ini kita akan dapat detect semua permasalahan ini sebelum kita run dalam SPSS. Jadi multicollinearity ini adalah masalah apabila ianya berlaku apabila IV terdapat dua IV yang mempunyai skor tinggi daripada 7, bilangan 7. Jadi apabila terdapat dua IV yang mempunyai skor lebih daripada 7, sebelum kita run pada SPSS, kita perlu menggabungkan atau compute dua IV yang tinggi mempunyai nilai lebih daripada 7 ini, digabungkan untuk menjadi satu IV. Selepas itu barulah kita boleh teruskan ataupun go on dengan run kita punya SPSS. Seterusnya itu outliers. Outliers kita dapat detect atau dapat kenal pasti outliers daripada graf yang kita buat selepas kita run SPSS. Terdapat graf linear yang mana apabila apabila graf normal PP plot of regression standardized residual terdapat bintik yang mana melebihi daripada garisan lurus, itu adalah outliers kita. Manakala dalam scatter plot, kita hendaklah memantau titik pada graf ini tidak melebihi daripada angka 3 dan tidak melebihi daripada angka negatif 3. Kerana apabila ada bintik yang melebihi daripada angka 3 dan angka negatif 3, itu bermaksud bilangan outliers yang ada dalam data kita. Outliers ini adalah responden yang menjawab soalan yang tidak seperti yang kita jangkakan, untuk responden menjawab pada persoalan itu. Contohnya, sekiranya hampir keseluruhan responden menjawab setuju, tetapi hanya ada seorang atau dua orang yang menjawab pada persoalan itu sangat tidak setuju, maknanya dia adalah salah satu daripada outliers. Jadi saya akan menunjukkan cara-cara untuk run program untuk kita analisis regresi ini. Jadi langkah pertama adalah anda perlu pergi kepada SSPS ni, buka aplikasi SSPS pada peranti anda. Lepas itu kita pergi ke option, klik analyze, kita klik pada regression, tengok pilihan dia ada automatic linear modeling, linear OLS alternatives, linear, curve estimation, partial least squares, ordinal dan kernel ridge. Jadi kat sini kita akan pergi kepada linear. Okey, klik linear. Okey, setelah kita klik pada linear, box dependent ini, kotak dependent adalah DV kita. Jadi DV untuk projek yang telah kami laksanakan ini adalah kepimpinan lestari. Jadi kita letak min KL, yang mana soalan-soalan daripada bahagian kepimpinan lestari ini telah kami compute dan kami satukan.
letak dalam kotak dependent, DV kita. Setelah itu, kita pada kotak independence adalah IV kita. Jadi untuk IV project yang kami laksanakan adalah bahagian A iaitu kemahiran komunikasi, bahagian B kemahiran pemikiran kritis, dan bahagian C adalah kemahiran etika dan moral. Ketiga-tiga IV ni kami telah compute menjadi satu, iaitu menjadi min KK. Anda boleh tekan di laptop anda shift untuk ambil semua ketiga-tiga IV ni untuk masukkan ke dalam kotak independen seperti ini. Okey, baik. Setelah selesai meletakkan DV dan IV project kita ke dalam kotak ni, seterusnya apa yang anda perlu buat adalah dengan menekan butang statistics. Selepas tekan butang statistics, tick, pastikan di bawah kotak regression coefficient ni telah tick estimates. Kemudian model fit, pastikan tick model fit. Descriptives, tick part and partial correlations, dan tick pada kotak collinearity diagnostics. Setelah anda tick satu daripada regression coefficients dan 4 daripada list model fit, descriptive, part and partial correlations, collinearity diagnostics, seterusnya anda perlu melihat kepada kotak residuals. Tick pada case wise diagnostics. Outliers outside juga perlu anda beri perhatian, tick pada outliers outside, dan pastikan standard deviations dia adalah dalam pengiraan 3. Seterusnya, tekan continue. Setelah itu kita tengok pada kotak plots. Tekan pada kotak plots. Kalau kita lihat pada kat sini, linear regression plots, scatter 1 of 1. Pada kotak Y, kita perlu letak ZRE-SID pada kotak Y. Manakala pada kotak X pula, transferkan ZPRED dalam kotak X. Setelah anda melakukan itu, pergi pada standardized residual plots, tekan dan klik pada butang normal probability plot. Okey, seterusnya continue. Seterusnya anda perlu menekan pada butang options. Dalam kotak missing values, tekan dan klik pada exclude cases pairwise. Pastikan use probability of F dt dan include constant in equation dt. Setelah itu, anda tekan pada continue. Tekan pada butang save. Pada butang save, hanya ada dua benda yang kita perlu beri perhatian, iaitu pada kotak distances, yang mana tertulis di sini Mahalanobis, Cooks dan leverage values. Jadi pada kotak distance ini saja yang anda perlu mengambil perhatian, dan tik pada Mahalanobis dan klik pada butang Cooks. Setelah itu, klik continue macam biasa. Okey. Setelah anda selesai melakukan semua langkah-langkah tersebut, maka kita bolehlah untuk teruskan kepada proses regresi kita dengan menekan butang OK. Jadi setelah kita run SPSS dalam proses regresi, kita akan ditunjukkan dan datanya akan keluar kat sini. Contohnya descriptive statistics, correlations, variables entered or removed, model summary, ANOVA, coefficients, collinearity diagnostics, residual statistics, normal PP plot of regression standardized residual, lepas tu scatter plot. Jadi semua benda ni kita kena ambil tahu selepas kita buat, selepas kita run regresi dalam SPSS. Benda yang kita kena tengok adalah dalam korelasi ni, dalam jadual correlation. Dalam jadual correlation terdapat beberapa IV dan DV yang mana kita nak tahu berapa jumlah ataupun IV mana yang menyumbang banyak, sederhana ataupun sikit kepada DV. Contohnya dekat sini, min KEDM, IV yang pertama, menyumbang sebanyak 72.6% terhadap DV kita. Manakala min KPK, IV yang kedua, menyumbang sebanyak 69.0% terhadap DV. Manakala min KK, IV yang ketiga, menyumbang sebanyak 40.9% terhadap DV. Seterusnya, dalam variables enter or remove, seterusnya dalam jadual model summary, terdapat R-square. Jadi R-square ini adalah menunjukkan peratusan daripada ketiga-tiga IV kita terhadap DV kita, terhadap soalan-soalan yang memberi impak ataupun kesan terhadap DV kita. Jadi dalam ketiga-tiga IV ini, dalam ketiga-tiga IV yang soalan ini, ketiga-tiga daripada chapter soalan ini, ia menyumbang sebanyak 66.7%, dan kelebihannya adalah sedikit berbanding yang tidak menyumbang. Maknanya model summary project kami yang kami jalankan adalah normal. Kerana agak normal, ianya adalah normal dan kurang
responden yang tidak memahami akan soalan dan kurang soalan yang tidak memberi impak terhadap DV yang kami jalankan. Seterusnya dalam jadual ANOVA menunjukkan signifikannya adalah bawah daripada 0.001. Maknanya projek kami yang kami jalankan adalah signifikan kerana jumlah signifikan kami mendapati bahawa kami telah mendapat kurang daripada 0.001, yang mana apabila jumlah signifikan ini melebihi daripada 0.005, jadi projek kami adalah tidak signifikan dan tidak normal. Dalam jadual coefficients pula, terdapat statistik VIF dan collinearity tolerance, yang mana di sini kita dapat mengesan masalah seperti multicollinearity. Statistik VIF hendaklah kurang daripada angka 10. Jadi IV kami yang kami jalankan dalam projek ini, ketiga-tiga IV kami adalah normal dan tiada permasalahan yang berlaku kerana jumlahnya adalah pada min KK 1.927, manakala pada min KPK kami mendapati bahawa statistik VIF-nya adalah 2.088 dan untuk min KEDM adalah sebanyak 1.573. Manakala collinearity tolerance tidak boleh melebihi daripada angka 1. Jadi dalam projek kami, collinearity tolerance adalah normal kerana kami mendapati bahawa min KK kepada DV adalah 0.519. Untuk min KPK pula, kami mendapati bahawa 0.479 bilangannya. Untuk min KEDM, kami mendapati bahawa bilangannya adalah 0.636. Jadi secara keseluruhannya, projek kami yang kami jalankan ini adalah normal dan tiada permasalahan seperti multicollinearity berlaku. Seterusnya, di dalam normal PP plot of regression standardized residual mendapati bahawa graf adalah stabil. Tidak banyak kita mendapati bahawa kebanyakan daripada titik dalam jadual ini adalah dalam satu garisan yang lurus. Tidak ada banyak outliers dan sebagainya. Sebenarnya dalam graf scatter plot kami pula mendapati bahawa tidak ada responden yang tidak memahami akan soalan-soalan yang kami ajukan, kerana di dalam scatter plot ini tidak ada bintik yang melepasi daripada angka 3 dan tidak ada pula bintik yang melepasi daripada graf angka negatif 3. Sekian, terima kasih.